Kita mulakan majlis kita hari ini dengan Al-Fatihah ataupun bagi yang bukan Okay. Islam kita observe a moment of silence. Okey, terima kasih semua kerana sudi hadir pada pagi ini. Hari ini kita ada bersama 3 pelajar iaitu Lee Chiu Ting, Siti Arfahani Suradi dan Nur Najihah Shaharuddin yang masing-masing telah berjaya mendapat anugerah latihan industri di organisasi tersohor. 3 pelajar ini akan berkongsi pengalaman mereka memohon, bekerja dan kemudiannya mungkin memilih untuk bekerja dalam industri yang sama di organisasi-organisasi ini. Okey. Jadi um, mereka juga telah mendapat RM2,000 masing-masing sebagai bantuan sebagai sebahagian daripada anugerah ni lah. Bantuan anugerah ni 2,000 mendapat semasa tempoh latihan industri mereka. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Mungkin anda boleh ceritakan kali pertama anda dengar mengenai syarikat masing-masing dan apa yang menyebabkan anda mohon syarikat ini dan juga perkenalkan syarikat ini sekaligus. Okey, mungkin saya boleh mulakan dengan Lee Chu Ting. Okay, Silakan. so selamat pagi semua. Nama saya Lee Chiu Ting dan saya program daripada Sains Bahan. Dan saya buat intern saya dekat Uemura Malaysia yang tu satu company plating dan dia selalu akan buat plating untuk nickel, electrolytes atau electrolytic nickel lah. Dan company ni Japanese punya company. So at first saya dengar pun macam takut sikit sebab Japanese style takut lain sikit dengan Malaysia. So saya pun macam takut sikit lah kalau nak masuk. Tapi bila dah masuk macam okey juga. Diorang semua mesra. Uh, itu saya rasa okey saja apabila kita masuk lah. Sebelum masuk memang takut-takut sikit. Hmm. Jadi yang macam mana anda boleh ambil keputusan untuk buat LI kat situ? Shooting. Hmm. Kan dia company tersohor kan. So kita pun nak Hmm. tengok dia macam mana dia punya company, dia punya macam mana organisasi diorang. Kan kita tak pernah tengok, kita hanya belajar. So pun masuk sajalah kita try. Tak pernah tengok so pergi masuk je. Hmm. Oh, jadi memang terkenal lah company ni dalam bidang anda. Terkenal juga. Dia banyak Okay. produk dia. I see. Sebab dia terkenal kan? Okay. Hmm. Macam mana pula dengan Arfa? Hmm. Okay. Kalau saya share dulu, saya boleh? Boleh. Silakan. Okay. Okay. Selamat pagi, hai semua. Hai semua pelajar. Maybe selamat pagi, ada yang ada kelas sekarang ni. So, saya mulakan hari ini perkongsian latihan industri dari saya Arfa. Okay, jurusan saya kat FST adalah Sarjana Muda Sains Bioinformatik dan saya punya mode pembelajaran adalah 3U1I yang mana kita orang akan belajar 3 tahun dalam universiti dan 1 tahun dalam industri. So kalau ada yang nak tanya apa-apa tu boleh tanya saya melalui email ataupun LinkedIn. So seterusnya berdasarkan apa yang doktor tanya tadi, macam mana dan saya latihan industri saya dekat Top Glove, dekat HQ di Setia Alam yang mana pertama kali first impression saya yang saya tahu pasal Top Glove adalah memang saya rasa majoriti student tahu Top Glove ni pasal apa. Dia industri yang mula apa ni pembuatan glove kat Malaysia yang mana dia juga adalah antara terbesar dekat Malaysia selain daripada Hartalega, Kosan dan semua. So Top Glove ni dia punya sikit background pasal Top Glove adalah dia pembuatan apa ni glove dan banyak juga dia punya produk yang lain dia terutama dari industri getah lah. So apa ni dia punya headquarters dia dekat Setia Alam dan beberapa kilang-kilang dia dekat Kelang. So ni dia punya location dia dekat Setia Alam. Kalau ada yang daripada Shah Alam
So apa pandangan first saya masa dekat masa adalah saya punya target daripada first year, memang saya macam kita orang memang bincang dengan kawan-kawan mana tempat yang kita orang nak buat masa LI nanti. Tapi yang saya memang terfikir daripada first year adalah saya memang nak intern dekat Top Glove. Lepas tu masa third year tu memang kita orang masa cari masa FYP memang kita orang cari mana tempat yang kita orang nak intern. So kita orang yang penting korang punya communication dengan antara kawan-kawan korang. Korang tanya yang mana dia orang intern kat mana. So dari situ kita tahulah beberapa company yang kita tak pernah tahu. Ataupun macam Top Glove saya tanya ada member yang ada kawan yang memang dah apply dan dia memang dah interview. So saya tanya dia macam mana proses dia semua. Lepas tu saya memang tertarik sangat-sangat sebab Top Glove pun ada antara Malaysian punya yang dia memang suka intern untuk training untuk masuk dan dia punya pun berbaloi juga dia punya allowance dia untuk perkongsian untuk syarikat yang saya latihan industri. Itu je. Okey, jadi memang Arfa dah target lah. Bagus Daripada awal tu memang dah, memang nak Top Glove ni. Mungkin ramai juga yang daripada bioinformatik pun sama juga nak buat macam tu. Betul juga, mungkin kita ada beberapa target yang kita boleh kata, okey, company ni mohon setelah Betul. berbincang dengan kawan-kawan, dengan pensyarah, dengan penyelaras LI dan sebagainya kan. Bagus juga macam tu. Tapi kalau kita rasa kita tak segan mencuba pun, kita cuba sajalah beberapa company. Okey, Najihah pula macam mana Najihah? Silakan. Alright, okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, perkenalkan saya Najihah binti Charudin, boleh panggil saya Jiha. Saya from Sains Bahan, rakan sekelas bersama shooting. Okay, so saya melaksanakan latihan industri saya juga di kilang tetapi yang lain company lah, Hartalega NGC, iaitu berada di Sepang. Okay, kenapa saya memilih company tu? Sejujurnya saya tak tahu pun Hartalega tu wujud. Yang saya tahu company sarung tangan yang popular, of course lah, Top Glove kan. Okay, so saya tahu Hartalega ni pun sebab one of my classmate actually dia apply for this Hartalega. Tapi dia yang tak dapat, saya yang dapat. Dia terbalik. Saya dapat that Hartalega, dia dapat Top Glove if I'm not mistaken. Okay, so so saya tahu daripada dia and then saya apply lah. Saya apply through email terus, tak rasanya dia memang bagi email HR dia, recruiters dia. And then agak lama jugalah, sebulan kot saya tunggu for response and then saya still tak dapat respon. So okay, one of tips lah saya bagi in advance to secure any application, do follow up. So saya rasa 1 month tu dah it's a nice time to follow up. And then saya try comment end of the post kat LinkedIn. Saya tanyalah, I do have applied for a month ago. Can I know with whom I can follow up? And then terus I dapat call, I think esoknya ke lusanya. And then this is for my side lah, I don't know. I tak ada interview selection pun, I terus dapat. So I don't know, maybe diorang memang nak pakai intern student ke macam mana. But they call me to tanya dulu lah if that position, my position intern as QA, quality assurance and validation lah, my major team. So I'm okay and I'm there for 6 months. Wah, okey. Maksudnya Najihah dah lepas 4 bulan tak ada respon, Najihah pergi ke LinkedIn mereka. Sebulan tak selesai. Sebulan lebih lah. Sebulan lebih sajalah. Bukanlah tunggu lama kan. So sebulan tapi saya rasa sebulan tu actually lama. Ya, betul. Saya rasa pun macam tu. Patutnya berapa minggu dah tanya dah kan. Tapi macam sebulan tu okey lagi. Dan Najihah contact mereka melalui LinkedIn kan. So saya rasa LinkedIn memang sangat penting sebenarnya. Saya harap anda semua dah ada LinkedIn profile supaya senang orang nak tengok. Sebab sekarang ni dekat majlis profesor pun mereka letak LinkedIn profile profesor tersebut.
Jadi bukan sahaja di industri, malah di akademia pun linking profile tu sangat penting lah. So bagus perkongsian kawan-kawan kita ni, dan saya juga nak cakap kepada siapa-siapa yang ada soalan boleh letak di chat ataupun nanti bila boleh bersuara kalau nak bertanya terus dan beramah mesra dengan panel-panel kita yang ceria-ceria semua hari ni. Okay? Okay, jadi itu round pertama. So soalan kedua, tadi Najiha mungkin dah cakap sikit dah tips-tips, tapi mungkin untuk setiap company awak yang spesifik ataupun company lain yang awak pernah mohon company tu, mohon melalui website ke lebih efektif ke, LinkedIn ke, email ke macam mana cara dia permohonan tu. Kalau ada temu duga, apa tips masa temu duga, macam mana. Dari segi permohonan dan temu duga tu, saya minta anda kongsikan pengalaman lah. So mungkin kali ni Arfa boleh mula dulu. Okay. Silakan. Sekejap Okay, so kalau bagi side saya, macam mana saya kat sini saya nak tekankan macam mana langkah-langkah saya buat first step, second next step untuk macam mana saya apply untuk latihan industri ni. First, yang paling penting adalah sebelum mungkin masa tahun 2 yang sebelum FYP lah. Kadang FYP ada setengah kursus ni diorang memang betul-betul busy. So masa tahun 2 ataupun kalau tak sempat pun masa FYP tu korang dah start kena sediakan resume dengan cover letter. Yang paling penting adalah resume. Resume ni sebab nak bagi tahu korang punya keterlibatan dalam kurikulum dekat sekolah ke, dekat matrik ke, dekat A-level ke, ataupun dekat U. Sangat-sangat penting, yang mana kat sini saya bagi contoh, antara contoh yang paling saya dapat daripada kawan yang mana paling contoh yang paling valid, dia simple, dia sangat nice, yang mana ada benda yang paling penting. Contohnya nama, dia punya course, education background dia, kalau ada award atau scholarship boleh letakkan. Yang paling penting juga relevant experience. Maknanya kalau korang ada kerja part time ke ataupun mana-mana, macam kalau kita orang dah ada untuk industrial training punya, so kita orang boleh letakkan dalam relevant experience. So kalau skill korang letak, kalau korang masuk dalam training ataupun mana-mana korang join training ataupun apa-apa yang bayar ke funded ke, korang letak kat situ. Lepas tu language dan references pun penting. Kalau budak-budak FYP, macam kita orang dulu masa tahun 3, kita orang nak apply bagi internship, kita orang akan minta kebenaran bagi kita orang punya FYP supervisor. Minta kebenaran diorang untuk boleh tak kita nak guna diorang punya referral. So nanti kalau macam kat saya masa interview selection tu, memang dia akan email doktor bagi minta macam pendapat diorang untuk consider saya masuk ke dalam top glove tu. So kalau cover letter, kalau korang apply macam melalui email lah, so bolehlah start macam script untuk cover letter. So paling penting lah untuk resume dengan cover letter ni. Kalau contohnya, kalau ada student yang tak ada peranti, tak ada phone, korang boleh tulis setiap macam yang korang involve tu dalam kalender telefon ke, dalam note telefon ke, ataupun buku nota, ataupun buku macam ada student yang lebih suka tulis dalam buku kan. So tulis semua keterlibatan korang tu. So kalau macam saya punya style, kalau korang nak lebih senang letak dalam Google site, macam korang type dekat Google tu, cari Google site, ataupun kalau untuk masa tahun 3 tu galakkan, ataupun sebelum tu korang galakkanlah buat LinkedIn punya account. LinkedIn ni sangat penting sebab kat situ korang boleh search untuk tempat-tempat company yang buka pasal intern ataupun pasal permanent job ke, permanent position ke, ataupun intern pun diorang akan post kat situ. So yang kedua adalah pastikan setiap email yang korang apply tu adalah professional. Macam jangan letak email yang macam pelik-pelik, macam bunga something. Letak nama korang lah. First macam paling professional adalah nama saja, nama ataupun arfahanis at gmail.com, macam tu. Itulah paling professional without any numbers. So yang ketiga yang saya buat adalah masa tu kita orang dah start, masa tahun 3 tu kita orang dah start cari tempat latihan industri. So kita orang macam yang first choice adalah cari kat LinkedIn.
Lepas tu cari kat LinkedIn, cari mana company yang korang nak, yang buka untuk training untuk intern punya position. So yang kedua adalah JobStreet. Tapi JobStreet ni ramai yang guna untuk cari permanent position lah. Kalau yang ketiga adalah laman web syarikat. Macam tadi dekat saya, dekat official dia punya website company tu, dia memang akan letak satu bar untuk apa ni, career. So cari kat situ, macam search untuk orang punya position. Yang terakhir adalah contact rakan email ni. Ini antara yang penting lah masa nak cari train untuk internship, sebab sometimes ada orang dia tak beberapa macam dengan teknologi sangat. So sometimes kita akan cari kawan. So kawan dekat mana. So bila dia dah ada apa ni macam info sikit dia orang kat mana, so sometimes dia orang dah go through beberapa IV stage. So maybe dia orang dah ada email HR tu. So kat situ penting lah kita nak minta dia, boleh tak kita tanya kawan kita, boleh tak minta email dia untuk kita email. Sebab bagi saya untuk intern ni ataupun macam tadi Najah pun dia through email kan. Sebab sometimes kalau kita email sometimes lebih cepat respon dia. Kadang. So and then next adalah kita nak tahulah company tu okay ke tak, kita check dalam Glassdoor. Glassdoor ni penting juga untuk sometimes orang yang cari nak position, dia orang nak tahu company ni okay ke tak, culture dia tu. So kita cari dalam Glassdoor. So first, and then yang paling penting sebelum interview adalah korang jangan apply. Kena cari tahu maklumat pasal company tu. Company tu buat apa. Macam brief picture lah. Okay, company tu pasal glove. Okay, dia glove manufacturer. Kalau macam tadi Liu apa Uni Merah. So dia pasal plating, pasal bahan punya. So macam tu lah. So paling penting adalah LinkedIn, JobStreet ni alternatif, dan career dia punya website, official website dia dengan Glassdoor. Dan yang seterusnya adalah sentiasa keep up to date pasal permohonan kita tu. Contoh maybe ada orang dia apply banyak sangat, dia tak tahu mana satu, tiba-tiba dapat call. So macam tu kita pun terkejut kan. So macam apa yang kita apply tu kita letak, kita macam ambil catatan. Okay, kita ada apply ni. So nanti the next time bila yang kita betul-betul nak minta, macam ada yang contohnya student ni dia nak apply dekat Top Glove. Tapi dia apply through career website dia. So tak ada any feedback, any response. So kita boleh email dia punya HR dia ke ataupun hiring manager dia, kita tanya any feedback, ataupun macam Jihad dia cari dekat LinkedIn. So kita tanya. And then seterusnya apa yang perlu ambil tahu tu bila dah tahu. Contohnya bila dah dapat panggilan untuk interview, macam apa ada panggilan interview, ada beberapa stage interview punya stage. First adalah daripada bioinformatik, tapi ada certain daripada kita orang macam Dr. Farhan encourage kita orang sama ada nak masuk ke IT ataupun bio punya field atau research. So kalau Alfa lebih prefer IT. Macam masuk Top Glove tu dekat under IT department. So sebelum masuk tu kita orang akan go through beberapa stage, macam first coding punya stage. Lepas tu baru HR dia akan bagi untuk beberapa macam thinking skill macam tu. Lepas tu baru seterusnya dengan dia punya manager department tu. So tapi dalam masa interview tu dia memang akan tanya punya company ni pasal apa. Lepas tu position in trainee yang kita minta tu, macam Alfa minta data science trainee. So nanti dia memang akan tanya position ni apa in your opinion, apa yang dia buat dekat Top Glove tu. Tu macam tu. So pengalaman sepanjang latihan industri, kalau bagi Alfa, untuk student-student lain, korang kena jangan buat semua benda last minute. Macam kita orang setahun. So dalam 6 bulan tu kita orang banyak juga macam kita orang ada 2 kali hantar logbook dan 2 kali hantar report. So kita orang tak boleh buat benda macam semua last minute. So kena cepat-cepat, macam korang boleh letak dekat sticky note dekat korang punya laptop. Letaklah projek apa, involvement semua yang korang involve dekat company tu. So yang penting buat turun dia punya logbook template dia. Template untuk laporan pun penting. So semua benda yang korang involve dekat syarikat tu korang kena catatkan juga. And then the next is untuk
yang korang kena sebab latihan industri kita juga kena ada pembentangan sebab ni juga adalah markah terbesar juga. So pembentangan ni sangat penting sebab kita nak report apa yang kita buat dekat company tu sebab kita punya industri university supervisor tak tahu kita buat apa kat situ. So kita kena report bagi tahu dekat dia orang. Contohnya antara yang kita orang dekat slide tu yang kita orang kena letak adalah latar belakang syarikat. Ini yang paling penting dekat syarikat tu, dekat department division mana yang kita pilih. Lepas tu apa yang kita pelajari, skill yang kita dapat sepanjang macam contoh 1 bulan, 1 bulan tu kita belajar apa? Communication ke, anything project, simple project ke, lepas tu cadangan kemahiran yang kita nak belajar seterusnya untuk student-student macam next batch. Macam mana apa yang diorang kena dapatkan. So keterlibatan dalam projek. Tu je bagi saya Alfa. Oh, okey, panjang lebar Arfa, banyak benda yang menarik yang saya nak tanya juga. Yang Glassdoor tadi tu saya tak pernah tahu apa ya Glassdoor tu, boleh cerita sikit? Okay, kalau Glassdoor ni contohnya dia macam satu platform website yang macam kita boleh tahu pasal review pasal company tu. Contohnya kita nak dia macam korang kena sign in. So macam kita nak tahu Alfa sebelum masuk Talk Glove tu sebab ada yang cakap Talk Glove ni fast paced environment. Dia multicultural punya, dia punya multicultural punya environment. So Alfa nak tahu okay ke tak. So macam kat situ korang boleh search job title. Macam contohnya trainee ke, macam kat sini kan dia ada tulis data analyst job. So lepas tu location dia. Lepas tu dia akan ada company juga macam data analyst job. Lepas tu nanti kita cari nanti, tapi kita kena letak lah dia punya filter dia Top Glove. So nanti dia akan keluar semua review pasal company pasal Top Glove. So kita tahu okay boleh consider kot sebab dalam situ dia ada tulis lah macam dekat company tu good. Okay boleh proceed macam dia punya culture dia okay. So macam tu lah, dia macam overview pasal company tu. Gaji dia Jadi ke dari Malaysia banyak lah komen, banyak review dari Malaysia semua. Sebab banyak kadang-kadang ada site tu dia macam tak banyak kan dekat Malaysia. So Glassdoor ni banyak banyak. okey. Itu bagus. Saya tak pernah lagi cuba yang ni. So boleh recommendkan untuk mengelakkan masalah-masalah juga sebab kadang-kadang pelajar ni ada diambil peluang oleh company ke mana ke kan. Betul. Itulah. Jadi bagus juga, semak tu tips yang bagus. Lepas tu yang kedua yang saya tertarik adalah boleh pilih yang mana data analis dengan bioinformatik ada Tu macam mana Yep. pilihan? Macam kita orang bioinformatik, kita orang memang ada belajar tapi dekat UKM memang mostly bio. Tapi kita orang ada juga belajar pasal IT, macam fundamental of IT, C++ semua ataupun software development, database tu semua. So kita orang macam sebab bioinformatik dia punya betul-betul bioinformatik solid punya dekat Malaysia tak banyak. So tapi kalau side Alfa memang prefer IT, ke arah IT. I see. Itu mungkin kita sambung nanti kemudian lah. Tapi kita memang kena tahulah apa yang kita nak sebab temu duga tu memang akan tanya pasal benda tu kan. Coding apa semua kan. Jadi kalau dah pilih IT tiba-tiba macam tak boleh buat coding masalah lah kan. Jadi baguslah. Yang ini sebab setahun punya. Jadi Arfa punya memang dah rancang detail lah kan. Jadi mungkin berbeza dengan Najihah dan Chuting. So kita pergi kepada Najihah. So tengok apa pengalaman Najihah dalam proses permohonan tu. Selain daripada LinkedIn tu kan. Which is bagus. Approach melalui platform yang lain. Yang selain daripada tu, masa mula-mula nak masuk ke onboarding ke macam mana pengalaman? Okay, saya cerita dulu lah step. A simple step, few step before saya apply internship. Okay, untuk apply dia ada macam several ways lah. It depend on the company cara dorang open the opening of the application. Ada yang direct you can apply to the email of the macam saya, the official website dorang kat career, and then the other ways is one of the one of the most crucial peranan paling penting LinkedIn is kita buat connection. So
bila kita tahu that person tu macam contoh dia HR Hartalega. So macam saya dah tunggu lama like one mention tu, saya boleh direct private message dia tapi in professional writing lah. Perkenalkan diri, kata saya ada apply permohonan ini pada bulan lepas, jadi boleh saya tahu apakah status permohonan saya dan dengan siapa saya boleh follow up macam tu. And then okay ke line saya macam okay ke? Ada putus-putus sikit tapi setakat ni tak apa, kita cuba je dulu. Okay, teruskan aja. Alright, okay macam tu. And then okay, pada saya lah to be honest apply through career paling susah lah kot. Okay, saya share sikit lah application saya yang untuk as fresh graduate. Saya apply Petronas banyak gila tapi tak ada satu pun yang sangkut. So I don't know which part yang I macam maybe slang ke apa ke, sebab saya pernah dapat offer untuk Petronas internship tapi saya terpaksa tolak sebab tawaran tu terlalu last minute. So untuk saya uruskan hal sewa rumah, transport semua, so saya tak sempat. So saya terpaksa tolak Petronas tu. So bila saya nak apply as fresh graduate, tak satu pun sangkut. So saya tak tahulah masalah di resume saya ke ataupun memang diorang ada freeze hiring if you pernah once tolak diorang punya application, I don't know. Okay, and then lagi nak share. Glassdoor tu I think a very good sharing from Afa lah. Because Glassdoor ni paling senang is a review website. Kat situ dah ada tulis from former employee ke, the pro and cons. Memang dia orang tulis kat situ pro and cons of the company. So dia divide to salary, the working culture, the working hours. Okay, macam selalunya internship diorang tu open lah untuk overtime, right? And then okay, from situ selain Glassdoor, you can ask you tanya sebenarnya, company mana yang okey kalau sarung tangan ni, yang mana yang okey kalau semiconductor ni, kau kerja situ dulu kan, okey tak, bos dia macam mana, manager dia macam tu lah. Okay, macam borak-borak tepi macam tu. So kawan, mestilah diorang jujur with us kan, instead of kita tengok at their official website, at the Glassdoor, kadang-kadang diorang macam tapis, something like that. So yeah, I think that's some of my sharing lah. Okay, thank you Najiha. Tu Najiha dah siap bagi ayat dah nak tanya tu. Ambil je kopi ayat tu. Macam mana nak tanya senior kan. Kalau rasa macam malu-malu, guna je ayat Najiha tu terus. Dah ada standard dah. Okay. Kalau dengan kawan kita boleh lah macam direct kan ke kawan. Oh, rupanya Najiha pun guna Glassdoor juga ya? Glassdoor macam saya bila macam first time Hartalega tu saya tak pernah dengar. Saya tengoklah kat Glassdoor some of the reviews from the employees. Okay, so Glassdoor ni ramai orang guna. So Najiha sekarang dah kerja Petronas? Saya tak ada satu pun sangkut Petronas. I don't know why. Saya dah banyak gila apply tapi satu pun sangkut. Tak apalah So now saya kat Plus Malaysia. Plus, okay, highway okay. Highway. So macam menarik juga highway tapi tu. saya tak on the highway part. Saya business partner yang dekat perhentian rehat semua tu saya arrange. Okay. Tapi kalau mungkin nak tengok yang Petronas tu, sesi akan datang akan ada yang Petronas nanti kita boleh tanya, mungkin dia ada tips-tips dia ke ataupun dia jumpa orang kat LinkedIn ke siapa-siapa kan. Tak tahulah, itu rahsia dia masing-masing. I don't know Petronas tapi apa yang saya perasan lah, my observation, if you tak pernah intern or you are not protege from Petronas, the probability untuk dapat kerja tu sangat sikit. Macam tu. For me lah, apa yang saya perasan. Tapi tak tahulah, Allah alam. I don't know if ada tips ke for Petronas. Okay, kita akan tanya dan sesi akan datang. Akan ada orang dari Petronas, kita tengok nanti macam mana. Okay, Liu Chiu Ting, macam mana pula pengalaman anda? Okay, saya setuju sangat dengan tadi yang kawan-kawan saya beritahu tu lah. Ikut step je yang Alpha bagi tu. Lepas tu kalau saya ikut juga panduan daripada penyelia. You ikut je penyelia yang bagi tahu buat apa, step tu ikut saja, semua tu betul. Yang buat resume tu
tulis yang apa you ada. Selain itu you kena tulis juga cert yang you ada. Kan dia tanya kalau macam saya, course saya ada satu talk tentang corrosion. Dan company yang saya itu dia perlukan pelajar yang pernah ada experience untuk corrosion. So dia pun masa dia interview saya, dia pun tanyalah apa yang you dengar dari sana, yang tu okey ke tak. So yang cert you pun boleh tulis lah, yang ISO 9000K tu semua yang tu you pun boleh masuk dalam skill dan experience tu. Dan kalau boleh you mula 3 bulan awal untuk apply cari kerja you lah. Kalau saya cari dekat JobStreet dengan LinkedIn. Dan LinkedIn tu I pun buka masa nak apply intern saja. So mula-mula memang tak tahu nak tulis apa kat dalam. So you connect dengan kawan, you tengok apa yang kawan you tulis, you pun tulis lah apa yang you ada. Kan you tak tahu nak tulis apa kan, ada education ke, diorang describe macam mana. Semua detail tu kalau you rujuk dekat kawan lah, bukan nak copy sangat. Rujuk dekat kawan tu, rujuk senior punya profile, dan baru you tulis kat you sendiri punya. Tulis apa sajalah. Paling best punya semua tulis kat atas, so nanti diorang boleh tengok first class ke tak ke, dapat apa-apa sajalah. Nampak you aktif kat dalam. Kalau boleh sentiasa update apa yang you ada kat dalam. Selain itu, selain itu you kena prepare juga. Yang tadi Alfa cakap you kena tahu apa yang company tu buat. Dan kalau saya masa interview, saya pun akan cari course mana yang saya related dengan company itu. Saya masa interview, saya akan bagi tahu lah, dalam course ini saya belajar coating material. So, company itu akan accept saya sebab saya dah tahu coating punya skill sikit. Macam tu lah. So, you kena cari related apa course you yang related dengan company tu. Bagi approval, bagi dia confident nak accept you. Macam tu lah. Saya rasa yang lain dah cover banyak. So, itu saja dari saya. Okay, so kalau ikut cheating, ikut step Arfa. Lepas tu, ikut step penyelia. Penyelia bagi tahu, ikut. Penyelia suruh buat CV, buat. Dan tambahan lagi LinkedIn tu lah. Kan, mungkin penyelia tak tekankan sangat LinkedIn ke apa, tapi bagi saya sekarang ni memang LinkedIn tu dah sangat penting. So, betul macam cheating tu cakap. Tengok je orang lain punya dulu kan. Jangan tirulah sebab awak takkan sama. Tapi letaklah kalau awak macam jadi ketua program apa ke kan, masukkanlah kat situ, buat post, letak gambar kan, nampaklah macam awak aktif. So dia macam jadi mungkin saya nak tanya satu soalan, adakah ada interview tak cheating? Saya punya interview senang saja, dia call saya saja. Tapi dia call, dia tanya semua detail dalam resume saya. Yang cert saya yang Okay, disuruh terangkan lebih lanjut lah tentang benda yang ada dalam resume. Yang you punya cert, yang you tulis tu corrosion, you tahu apa. Macam tu lah. Macam tu. Yang tu dia organize dengan siapa. Dia nak pastikan yang tu solid punya benda lah. Bukan main-main you tuliskan. Okay. That's So why. itu pun poin penting tu. Resume tu jangan nak macam apa, tulis-tulis benda yang awak tak betul-betul faham kan. So kena tulis betul-betul benda yang awak buat supaya dia boleh terangkan dan awak tidak tertangkap semasa dia interview nanti macam kenapa tak tahu pula dah tulis kat resume ni tak boleh dipercayai ni. So silalah. Saya tahu semua orang ada aktiviti macam-macam kan. Kalau dia highlight kan tak berapa banyak CGPA ke apa masa tanya tu? Sebab kita dah tulis siap-siap kat sana, so dia tak tanya sangat. Tapi dia akan tanyalah yang pelik-pelik, yang you tulis result you macam ni kan, tapi you dapat kenapa you buat macam ni. Dia akan tanyalah you how was your leadership. Nanti you cakap lah macam mana you punya leadership, tapi dia rasa tak solid sangat you punya explanation, then dia akan tanya lagi. Okay. So kita kena ready lah. So macam ada benda-benda kat resume tu yang macam contradiction, dia akan point out jugalah kan. So apa yang you tulis kat resume memang sendiri kena tahu sangat-sangat. Jangan tak tahu you tulis. Okay, kena betul-betul mahir. So betul, seperti mana juga anda akan Google employer tu pun akan Google anda. So LinkedIn profile yang kalau social media tu open jangan tulis benda merepek-repek dekat social media. Okay, secara amnya pun memang jangan tulis benda merepek-repek dekat social media. Tetapi apatah lagi bila dah open dan employer tu boleh Google je anda semua nanti. Benda pertama yang muncul adalah itu.
Itu masalah nanti untuk anda mendapat pekerjaan dan internship. Okey. Itu tips-tips lah. Banyak dah kita belajar LinkedIn, CV, ikut cakap penyelaras, Glassdoor untuk check employer-employer kita. Bakal-bakal industri yang kita pergi. Okey. So soalan untuk orang seterusnya. Setelah bekerja di syarikat tersohor ni, apakah secret ingredient ataupun kunci utama yang anda rasa menjadikan syarikat ini tersohor? Oh, by the way, takrif syarikat tersohor adalah yang tersenarai di bursa ataupun yang fakulti atau program rasakan syarikat tu tersohor dengan sebab-sebab tertentu yang berkaitan dengan program masing-masing lah. Okay, so mari kita kita mulakan dengan, tadi dah mula dengan Cuti Arfa, dengan Jiha pula. Najiha pula. Alright. Secret ingredients untuk secure a job dekat company tu. Okay. As permanent staff, apa yang dikongsi lah bersama tim saya, kolegi saya, mostly, tak tahu lah mostly for Harta Lega, diorang tak pandang sangat CGPA if you are applying as a fresh graduate. Tapi, during your interview, you must give your all 360% off. Bagi sehabis-habisan. So, sebab diorang cerita lah, if you master holder ke PhD, still the same amount of salary with as the degree holder, but apa yang you ada, apa yang you lebih, apa yang sijil-sijil unit yang you ada, yang orang lain maybe tak ada, you have to tunjuk semua tu lah. And then secret ideas, this is maybe a bit dark lah. You kena ada orang dalam kot. Bukan orang dalam, you mean your connection. Like macam LinkedIn, you dah connect with orang tu, so maybe you minta izin dulu with that person, boleh tak I use your name as for my recommendations sebab I ada interview dekat company ni minggu depan, macam tu lah. So I think that's some of the secret recipe to secure a job. I see. Bukanlah apa dalam sangat, tapi maksudnya kita kena mula berhubung lah dengan orang daripada syarikat tu. A most crucial benda, build a connection, build a networking. Buatlah, maybe diorang not a real friend with us, but they are networking with us. Diorang networking kita. Maybe dekat long short term kita tak nampak tau. Oh, kita connect dengan dia ni for now tak, tapi nanti maybe I dah bosan kerja kat Plus ni for example untuk 3 tahun. So maybe I boleh borak dengan dia ni, ada kosong tak kat sana. Kalau ada kosong, I nak apply. Something like that, Okay, so secretnya adalah berkenalan dulu melalui LinkedIn atau apa-apa platform dalam tak kisah mana-mana, maybe you kena dekat Instagram ke. Okay. Itu rahsia Jiha. Tapi apa company tu punya kekuatan? Jiha rasa Harta Lega ni? I think their system is top. Maksudnya internal storage diorang punya protocol of process workflow, I think it's good. Itu yang saya nampak lah for my 6 months. Harta Lega tu dia punya sistem SOP dia top. Okay. Macam section saya, validation. Validation is you must work in flow. So saya nampak lah diorang memang accurate and memang strict with flow. If you skip that tu, the manager will fire, why you skip this? So the result will be like that. Macam mana? Jadi Harta Lega ni mementingkan ikut SOP lah, step by step. Okay, thank you. So kita pergi dekat Lee pula. Macam mana agaknya secret ingredient company tu ke? Kalau bagi saya lah, macam Jiha cakap juga, organisasi, sistem dia yang memang bagus sangat. Macam mana nak cakap, sebab dia kalau nak report to who tu senang, jelas saja. So kita bukan tak tahu nak cari kat siapa, benda ni nak hadap ke siapa. Yang tu sangat penting. Kalau you tak tahu nak cari siapa, memang tak boleh nak teruskan kerja kan. So kalau kita dapat tahu
nak hadap kat siapa, nak untuk cari manager ni atau manager ni. So kita jelas lah. So organisasi dia memang saya amat suka kat dalam dan dia memang mesra lah. Semua dia punya environment dia tak sombong, semua muka senyum, selalu bertunduk. Especially Japanese punya, dia memang akan selalu macam ni. Okay. Dia tak nampak dia pun akan stop kat sana. Lepas tu dia ambil sikit, high sikit dah. Lepas tu company tu juga sebab saya buat dekat research and development punya intern. So diorang akan sentiasa buat research team dia, selalu ada meeting, selalu update apa yang tengah buat, apa yang akan buat dan dia akan report ke saya tak sure report ke siapa tapi report ke government lah untuk dapat dia punya budget diorang daripada government. So diorang akan sentiasa buat meeting, sentiasa update untuk diorang punya produk. Bagaimana masa I ada kat sana, diorang dah ada 5 produk yang tengah buat research. So saya amat suka diorang punya prosesan diorang lah. Dan environment diorang amat bagus. Tak ada yang macam cemburu ke, yang kecil hati tu, semua tak ada. Saya intern saja kot, tapi apa yang saya nampak semua okey saja. Okay. So awak suka chain of command dia jelas, sama juga macam Jiha. Awak suka dia semua orang macam mesra dan tak ada cemburu, dan juga meeting dia. Maksudnya dia mengkomunikasikan apa yang dia buat tu. Awak sebagai intern pun tahu pasal produk-produk dia. Jelas okay. So ini mungkin antara rahsia lah satu organisasi tu menjadi satu syarikat yang baik. Okay. Good. And then next, Arfa macam mana pula? Kalau kalau Top Glove macam semua orang tahu juga kenapa dia tersohor, sebab dia antara manufacturer sarung tangan yang terbesar juga dekat Malaysia, dan dia ada beberapa office dia dekat luar negara, dan dia punya production kilang dia dekat luar negara. So itu one of the biggest factor kenapa dia organisasi yang besar jugalah. So kalau bagi pengalaman saya, latihan industri dekat Top Glove ni dia sangat wide, sangat besar, sebab kita orang intern selama setahun. So banyaklah kita orang belajar daripada first masuk sampai habis tu, banyak kita orang belajar. Daripada dia punya yang paling best dia adalah working culture dia, sebab dia sangat teratur. Kita orang macam daripada superior atas dia, macam mana dia coordinate dia punya nak bagi setiap projek tu dekat sampai ke trainee tu, sangat flow dia sangat bagus. Macam dia akan assign bagi setiap trainee ni under satu body. Body ni macam senior colleague lah, senior staff. So dia akan assign under diorang. Macam mana diorang akan dari first kita orang masuk, diorang akan bagi tahu company punya policy, everything pasal apa yang dia punya job description, job perspektif dekat macam particular kita orang punya division tu. So lepas after diorang bagi tu, diorang akan betul-betul guide kita orang. Dan kat situ macam saya tengok, sebab kita orang bekerja antara macam yang paling best dekat Top Glove ni adalah kita orang bekerja multi-culture punya. Macam kita orang belajar, kita orang akan bekerja dengan Chinese, Indian, tu yang paling best lah. Sebab kita memang kalau kita bekerja dengan lain races ni, kita orang kita akan kenal dia orang punya cara. Yang paling best communication lah. Macam cara nak communicate dengan dia orang ni, selain daripada kita bekerja hanya dengan sesama race. Sebab yang paling best part tu, sebab nanti and then the next is dia macam kita orang punya job ni, after kita orang dah develop job ni, macam yang paling ni dia orang akan macam tadi shooting dia cakap ada meeting, macam mana dia orang sangat organize dia orang punya cara bekerja dia orang. Macam after dah buat satu projek ni, dia akan tanya akan adakan kita orang memang akan ada meeting setiap minggu. So meeting tu ada hari Jumaat. So dalam meeting tu dia akan tanya pasal job, pasal projek update, macam mana projek flow, percentage of projek tu macam mana bagi minggu tu, bagi bulan tu. So kat situ yang macam saya paling suka lah. Dia macam kita belajar macam trainee dekat Top Glove ni, kita orang belajar banyak. Macam kita orang duduk dekat hostel. So dalam hostel tu, kita orang duduk dengan trainee lain ataupun staff juga.
So kita orang banyak cerita macam mana dia orang punya kerja, dan dalam training-training yang lain kita orang kalau kartograf memang dia orang akan bagi betul-betul job tu. Kalau masuk R&D memang kita buat R&D punya job, macam apa ni, buat pasal gas combustion ke, memang dia orang akan buat tu. So kalau kat training macam IT, kita orang akan buat projek pasal IT. Dia memang betul-betul spesifikkan kalau kita buat job tu, job tu. So nanti bila kita nak apply dekat next, kita dah ada overview. Oh okay, this one dia punya job description yang kita tahu, yang kita belajar dekat masa kita belajar dekat latihan industri ni. Sebab penting sangat latihan industri ni, sebab nanti masa nak cari nak secure permanent job, memang recruiter tu memang akan tanya apa yang kita buat masa latihan industri, apa yang kita belajar. Tak kisahlah 3 bulan ke 6 bulan ke 1 tahun ke, memang apa yang kita belajar tu yang penting. Jangan setakat okay kita intern, kita pergi intern balik tak belajar apa-apa kan, macam tu. Macam yang macam tu lah, saya tanya dengan member-member yang lain, macam kawan-kawan yang lain, dia orang intern dekat department lain, macam tanya dia orang betul ke dia orang belajar ni, memang dan agak tough, macam tak boleh memang tekankan punya trainee memang buat kerja macam staff. Memang kena belajar macam tu. Menarik. Okey. So yang tu pertama body system tadi saya ingat. So body system tu adakah body awak tu adalah penyelia latihan industri awak, Arfa? Lain? Tidak. Dia lain. Dia penyelia latihan industri. Under penyelia latihan industri tu dia punya body, dia punya staff dia. Lepas tu baru saya. Okay, so penyelia tu macam bos besar sikit lah. Dia akan ada beberapa student. Okay. So yang kedua tu dia memang treat tak ada beza lah, staff dan juga pelajar latihan industri memang dah jadi macam staff. Ada beza sikit lah, tapi dia macam nak kita belajar macam mana staff juga belajar. Dia tak ada tekankan sangat. Macam tu lah. Lagipun Arfa duduk sana 1 tahun kan. Jadi memang lama lah perlu absorb semua kan. Jadi mungkin dia street tu dia ada level lah banyak tu, banyak pendedahan. Dan juga Arfa kata kalau dia nak dia memang akan offer kerja. Top kelas memang akan offer kerja selepas latihan industri. Kalau majoriti macam saya, macam kawan-kawan yang lain juga, dia memang ada department yang akan offer kerja. Macam IT dia memang akan offer kerja, akan tanya would you nak continue kerja kat situ. Tapi dia macam tu, dia memang akan tanya. Tapi dia akan lebih prefer untuk trainee convert to staff. Tapi dia akan tengok condition company tu, the current condition macam mana. So macam kalau IT department masa Arfa tu semua memang dapat kerja Ditawarkan, dia offer offer kerja. Tu tips tu. Kalau maksudnya kalau anda ingin kerja dekat bukan Hatta Liga, Top Glove, bagi IT tu kalau mereka semua suka dengan prestasi anda mungkin akan ditawarkan kerja Okey. So kita tengok ada tak siapa-siapa yang ingin bertanya soalan kepada para pelajar kita ni, macam-macam mereka sudah kongsikan. Ada sesiapa ingin bertanya soalan? Tengok ada tak? Oh tak ada, semua malu-malu ni. Ataupun dah banyak sangat diberikan, mereka dah tulis banyak tips ke apa semua. Tak apa, kalau ada apa-apa soalan sila boleh bertanya ataupun masukkan chat. Mungkin nanti adalah tu soalan daripada mereka. Sementara tu kita teruskan lagi. Apa yang saya nak tanya tadi? Lupa dah pula. Sekejap tengok jap. Okey. Masa kita nak mohon tu kan, mesti anda masih nak prep CV tu kan, ada beberapa yang anda rasa benda utama yang anda nak highlightkan sebagai kekuatan anda masing-masing kan. Apa benda yang anda tonjolkan? Sebenarnya macam Jiha kata, dia macam kena bagi 365 macam tu. Semua kan. Jadi apa benda? Mesti ada certain anchor lah untuk penceritaan anda kan. Macam kita kena cakap, oh saya ni pelajar, saya suka main, saya wakil UKM main bola jaring ke apa kan. So apa yang anda cuba tonjolkan semasa anda mohon kerja ataupun berkaitan dengan program anda, sains bahan, bioinformatik ataupun berkaitan dengan aktiviti anda di UKM yang mungkin boleh bagi idea kepada junior-junior lain. Mungkin dia tak terfikir pun benda tu dia boleh tonjolkan dalam CV yang tak disangka. Ataupun setelah anda kerja kat sana baru anda tengok, oh sebenarnya benda ni penting. So masa interview atau CV tu kena tonjolkan. Mungkin bukan yang anda buat tapi yang anda telah sedar, anda rasa patutnya anda buat macam tu.
Okay. So mungkin kita mula balik daripada Lee Chiu Ting. Kalau saya dalam resume I, yang basic tu semua letak lah, yang education, yang experience you, skill yang you ada, yang reference yang mana ada. Lepas tu kalau yang memang nak menambah sikit lah, lain daripada orang, you boleh tulis lah apa yang aktiviti yang you pernah join. Macam program apa ke, jadi AJK pun you boleh try tulis. Mungkin diorang akan tertangkap lah apa yang you join, walaupun AJK saja. Ataupun sukan apa yang you join, menunjukkan you seorang selain daripada pelajar, you pun boleh sport. So you bukan orang yang boring lah. You boleh release you punya stress jugalah, yang tu satu penunjukan. Bukannya cakap you pandai main, kita untuk mereleasekan stress. So, sebab sekarang punya kerja bukan senang-senang, semua akan release stress kan. So kalau boleh tulislah detail apa yang you punya skill yang tu kita tak nampak. Kalau nampak manusia je, kita tak tahulah manusia ni skill apa yang ada kan. So you kena tulis sendiri. Kalau you tak tahu you ada skill apa, you boleh runjuk kawan punya, then you rasa you ada, you pun tulis lah. Kalau tak ada, then fikir balik lah. Kena try fikir. Kalau tak tahu, memang kena cari orang lain ataupun tanya mak ayah lah. Apa yang you rasa saya paling best. Kadang-kadang sendiri tak nampak sendiri punya. So, you kena tanya kat kawan-kawan pun boleh. Yang tu lah saya rasa boleh tambah kat dalam resume you. Betul, kadang-kadang kita rasa macam biasa je. Tapi orang lain yang nampak kan apa yang kelebihan you. Semua mesti ada kelebihan, betul. Tak tahu tengok kawan, tak tahu tanya bapa, tak tahu tanya kawan-kawan kan. Okay, so macam mana pula Arfa? Arfa rasa macam mana? Sekejap saya share dulu. Hmm. Macam berdasarkan apa yang doktor tanya tadi, pasal CV kan. Sebab CV ni sangat penting, tak kisahlah nak cari masa latihan industri ke, masa nak cari secure permanent job ke. Macam contohnya saya ambil, yang ni adalah dikongsikan oleh adik keluarga saya. Macam mana nak buat CV yang paling baik. Dia memang banyak sangat template dekat, tak kisahlah online platform ke, dekat Words pun ada template untuk CV kan. Tapi kalau kalau saya sendiri pun jadi recruiter pun, saya lebih prefer pada benda yang nampak simple, tapi dia compact, dia padat, dia ada penceritaan. Macam kalau kita tengok yang macam kalau kita nak cari orang pun, macam kita suka orang pun, first impression penting kan. So macam tu lah kalau orang nak cari kita kerja, recruiter nak cari kita kerja. So CV ni lah first impression dia. Selain daripada LinkedIn tu pun first impression juga. Kalau CV ni first impression macam mana, apa yang kita nak letak semua kan. Macam yang saya cakap tadi, nama, gambar, macam saya kalau gambar ni saya ada HR yang cakap okey letak, lebih baik letak, tapi maybe letaklah kot. And then yang kalau section yang first, pertama sekali adalah education. Education kenapa yang paling first sekali penting adalah sebab kita nak tahu student yang apply intern ni dia daripada course mana, daripada universiti mana, dan dia punya apa yang dia belajar. Macam kalau kat sini dia macam contoh dia punya coursework ataupun subjek course yang kita ambil masa U, dan letaklah sekali dia sama ada kita A-level ke ataupun metric ke dengan SPM punya education background lah. And then yang kalau saya punya part, saya letak relevant experience tu macam tadi Chuting cakap, skills ataupun apa yang kita join masa U. Contohnya kalau saya join BSMM, and then ada organize satu macam event ataupun course dalam BSMM tu sendiri. So letaklah dekat CV tu, kita ada handle event ni untuk macam kalau dia punya contoh. Kalau saya baca, penceritaan yang baik dalam CV adalah letak macam contohnya the numerical punya point. Macam contohnya oversaw 29 committee members. Macam tu macam antara one of the yang recruiters nak cari. And then next is skills. Yang mana skills ni pun part ni penting juga. Macam hiring manager tu nak tengok kalau contohnya dia minta IT punya department. So macam ada something like macam programming skill letak dalam dia punya skill punya partition, and then language, and then reference. Tapi kalau part saya macam saya interview tu, masa saya interview tu dia punya manager minta saya untuk update resume untuk send balik sebab dia nak tahu letak
untuk final year punya projek. Sebab dia macam final year punya projek ni penting juga sebab dia nak tahu student ni buat tak final year projek. Penting jugalah. So apa yang dia buat masa final year projek. Tu dia tanya. And then next apa macam manager tu after semasa dalam interview tu dia nak saya jawab beberapa soalan macam skill macam yang kita ada dalam interpersonal skill macam leadership ke. Dia nak tanya, dia bagi satu soalan contoh, if you are leader, macam mana you communicate dengan you punya staff ataupun you punya macam lab dengan you punya group mate, macam mana you coordinate task. And then kalau you ada buat silap ke, macam mana you nak overcome you punya masalah tu dengan tanya lab technician ke, pensyarah ke, macam tu lah. Kat situ itu adalah soalan yang antara manager akan tanya juga sebab dia nak tahu kita ni macam mana sebab kat dalam CV kat dalam CV tu kita just macam overview, okay, student ni memang aktif. Tapi macam mana dengan dia punya cara dia dengan orang lain, dengan communication skill dia dengan orang lain macam tu. Okay, tu cepat saya. Okay, menarik. Macam kena highlight berapa kalau anda menjadi ketua AJK kepada bahagian-bahagian tertentu kan. Berapa orang di bawah anda lah sebab nak tonjolkan leadership skill tu ya. Dan apa pencapaian untuk setiap bahagian tu. Dan juga betul, saya setuju dengan Alfa cakap yang FYP atau di matematik kami panggil kajian ilmiah, dia tulis sangat penting. Sebab mereka nak tahu anda mampu ke tak membuat satu projek kan. Jadi biasanya di dalam interview pun mereka akan tanya, apa yang anda buat masa kajian ilmiah anda? Apa kepentingan dia, apa motivasi di sebalik dia. Dan dah tentulah kajian ilmiah tu akan membantu. Kalau kajian ilmiah tu macam selari dengan company tu, contohnya ada pelajar saya buat rangkaian penerbangan untuk kajian ilmiah dia dan dia mohon kerja dapat di AirAsia. Jadi dia buat rangkaian penerbangan tu, dia analisis berkaitan, memang baguslah membantu. Tetapi kalau tidak berkaitan pun sekurang-kurangnya anda boleh terangkan kajian ilmiah anda kepada penemu ramah tersebut kan. Okay. So Najiha ada ke kat situ? Hello, dengar ke? Dengar Najiha. Silakan. Bergema tak? Okey saya rasa. Yang lain okey tak? Okay. Alright. The soalan balik. Soalan dia. Apa yang perlu ditonjolkan ataupun apa yang personally Najiha tonjolkan, macam nak bagi idea lah kepada pelajar-pelajar ni kan dalam CV tu sebagai nak tunjuk yang awak ni bagus, yang sesuai diambil kerja di Hartalega dan sebagainya, ataupun apa yang Najiha rasa patutnya kena tonjolkan benda tu setelah Najiha kerja kat Hartalega tu macam dia orang pentingkan benda ni. So benda ni yang patut saya tonjolkan dalam masa dalam CV atau dalam interview mula-mula tu. Okay. Terima kasih Dr. Fatimah. Sorry dah lupa soalan dia sebab Arfa kongsi banyak sangat. So saya macam fokus gila kat Arfa dah lupa dah soalan dia. Tak apa, bagus. Fokus kat kawan. Okay, so secara jujurnya lah kita fresh graduate, kita tak ada pengalaman kerja yang betul-betul lagi. So apa yang kita perlu tunjukkan as permohonan latihan industri, apa yang kita aktif semasa kita universiti. Okay, contoh macam saya memang start daripada tahun 2 sampai final year saya memang join persatuan-persatuan. Di mana saya for persatuan punya position saya maybe tak bersesuaian with job scope yang saya latihan industri saya. Tapi my FYP saya tunjukkan pada bahagian FYP saya. Okay, Hartalega ni dia ada bahagian wastewater treatment di mana FYP saya adalah salah satu insentif, ada satu bahan untuk kaedah wastewater treatment. So saya share lah tu, and then apa lagi ya? Okay, pengalaman apa yang you aktif time you belajar, and then part time tu maybe you tak perlu tunjukkan sangat lah sebab since awak mesti dah tuliskan resume awak your part timer experience. And then apa yang sebenarnya, okay, saya rasa you tunjukkan sehabis baik apa you rasa
itu kekuatan you. Okay, macam saya rasa, saya yakin saya seorang yang time management saya okay, bagus. So, di mana job scope saya memang bergerak kerja tu ada Gantt chart dia. Setiap 2 minggu memang kena hantar report ni. Setiap 2 minggu memang kena hantar report ni. So, saya yakin saya berjaya menyelesaikan task selama 6 bulan tu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Begitu juga masa kita belajar kan. Kita buat assignment ada due date dia. So if awak memang berjaya buat assignment tu before the due date, before your lecturer approach you to hantar the assignment, so I think you boleh sehabis maksimum share that you are good in time management ya. Tu on my side lah. Okay, very good tips. Maksudnya kalau hantar assignment pun memang on time pun kita boleh kata time management bagus. Ya. Yeah. So mungkin antara para pelajar ni dia tak sedar banyak sebenarnya ciri-ciri bagus kat dalam diri dia. Ada orang dia tak tonjolkan, maka dia tak boleh nak ceritakan lah apa kekuatan dia kan. So dalam interview dia suka tanya apa kekuatan dan kelemahan tu kan. Okay, so bagus. Memang bagus perkongsian dia semua. Tanya ibu bapa, tanya kawan, tengok kat kawan punya, tengok online punya. Fikir balik, tulis balik apa aktiviti yang telah dibuat. Dan rasanya semua orang memang akan ada aktiviti, semua orang memang akan ada nilai-nilai kekuatan masing-masing. Okey. So kita ada soalan pada hadirin kita, Dr. Naziri ni. Dia kata, Assalamualaikum, adakah terdapat special treatment kepada intern sewaktu menjalani latihan industri ataupun kamu dilayan seperti pekerja biasa? Tadi rasanya ada yang kata ada beza sikit kan? So mungkin ada beza sikit tu mungkin boleh terangkan macam mana dan apa juga yang sebagai intern yang mungkin kamu berbeza daripada pekerja lain ke? Macam tak nak campur ke? Mungkin yang dari segi itu adalah untuk tips kepada pelajar yang bakal pergi latihan industri supaya mereka pandai membawa diri mereka di tempat-tempat kerja nanti. Macam mana? Yang tu mula Najiha dululah. Sila Najiha. Okay, so terima kasih Dr. Narizi. Okay, ada terdapat special treatment ke as intern. Okay, as tempat kerja saya, as tempat latihan industri saya, you intern, you are same as the permanent staff. You will do the same work as the permanent staff. So, which saya tengok dia ada pro and cons dia. Okay, the kebaikan dia ialah you tak akan culture shock lah if you diserap kerja at the same department, same team. If you memang dah dapat exposure as the memang apa permanent staff tu you buat. So but the cons maybe okay, kita latihan industri kan. For macam saya, this is the first time official working environment lah selain part-timer saya maybe tak ada protokol kerja sangat. Okay, so latihan industri saya ada protokol kerja. Jadi maybe the cost dia okay, kita macam baru-baru nak berjinak kan, maybe the few minggu-minggu, the 2-3 minggu pertama kita still adapting. So maybe okay, saya macam Arfa juga, Harta Lega dia orang buat sistem buddy di mana buddy tu adalah permanent staff, senior macam saya senior engineer, dia akan bantu saya, guide saya on the some of the system, bagaimana workflow semua. So the cons dia maybe diorang permanent staff, diorang ada kerja abadi diorang sendiri, right? So kita awal-awal mesti kita akan banyak tanya. So culture shock tu memang wujud lah bagi saya the first few weeks sebab saya memang tak pernah kerja. Saya pula jenis curious, selalu tanya benda, kenapa macam ni, kenapa nak kena buat ni kan. So yeah, you have to gear up how to be a real worker in a short time lah, in a fast track. So yeah, I think lah. Special treatment tu tak kot, tak rasa. Yeah. Itulah, macam banyak bertanya tu bagus saya rasa, tapi kena macam kita dah cuba sedaya upaya tak faham baru kita tanya kan. So nampaklah bukanlah semua kita bertanya saja. So biasanya pensyarah pun dia macam tu kan. Kalau pelajar tu dia tak berusaha faham baru dia tanya je, kita pun
malaslah nak jawab. Tapi memang kalau betul-betul perlu, memang patut tanyalah. Kan? Macam kita kat universiti, okay, lebih disuarakan oleh lecturer, you kena buat ni, you kena buat tu. But working environment 360 difference. You kena go there dulu for your own, betul-betul tak faham baru tanya. So you kena gear up sikit lah, kena fantas sikit. Dekat universiti pensyarah sabar juga kan. Tapi dekat tempat kerja tu. Kena suap lah kan. Okay, betul. Okay. Macam mana pula Lee Chuting? Kalau saya punya special treatment yang buruk tak ada lah. Special treatment yang baik ada. Macam kan you mula-mula masuk you takut kan. So dia akan dia takut. So dia akan cakap lah tak payah takut lah, sinilah tak apa. So treatment tu yang bagus punya lah. Sini tak apa, tak payah tengok. Macam tu. Lepas tu kalau dorang pakai dorang meeting, kita pun join. So tak ada yang special treatment sangat. Kalau dia pergi ada sport punya allowance, kita pun akan dapat join. Parking, subsidi untuk makanan, semua sama saja. So kita tak macam tak dibelah sebelah macam tu lah. So okey je. Okay, so maksudnya special treatment sebab anda ni baru kot kan. Maka mereka macam tak boleh lah nak garang-garang sangat. Kita kena tunjuk ajar dulu. Itu bagus lah. Itu bagus. Tapi anda yang pelajar lain ni jangan ambil peluang pula. Kenalah, tak boleh manja sangat. Kenalah macam walaupun anda baru, kena cuba berusaha faham sendiri. Dan ada soalan khas untuk saudari Lee. Assalamualaikum dan selamat pagi daripada saudari Nur Alia Natasha binti Zabidi. Saya ada soalan untuk saudari Lee. Saudari ada mention pasal call interview. Adakah call interview dia adakah secara mengejut? Berapa lama jangkaan masa untuk expect call ni? Contoh, berapa bulan lepas kita hantar resume? Dia dah takut dah tu. Bertenang saudari Alia. Jangan takut. Diorang dia juga akan busy kan, yang orang yang nak call you tu. Yang orang call saya ni manager dia sendiri yang call saya. Masa I apply dalam LinkedIn, dan dia melalui LinkedIn juga, dia dalam inbox saya tu dia tanyalah, Lee you okay tak kalau saya nak call you esok pagi pukul 10. Kalau you free baru kita teruskanlah dengan interview kita. Tapi at first saya tak tahu interview dia pakai website ke ataupun pakai call. Lepas tu masa pukul 10 baru saya tahu dia pakai call. Tapi okey saja. Jadi kena bersedia lah. You ready lah, buka laptop sesiap, buka handphone pun letak tepi saja. So sentiasa ready dengan apa yang you nak faham dengan resume anda, dan semua okey sajalah. Cuma you kena confirm balik dengan masa, jangan lambat. Itu saja. Betul. Jangan dah dekat-dekat masa baru nak bersedia kan. Bersedia awal-awal. Masa tu penting. Dia contact melalui LinkedIn Betul, sebab I apply pun melalui LinkedIn juga. Ini sih, melalui LinkedIn. Penting Kalau LinkedIn ni. ada adik-adik yang nak buat intern dekat Uemura, boleh ambil email dengan saya juga. Saya boleh tu dah ada direct line ni. Dekat Johor lah. Dekat Johor ya. Okay, mungkin orang-orang Johor pun ramai. Boleh minta terus dengan saudari Lee kita. Okay, call interview ni mungkin juga ada yang mereka akan call, tapi biasanya mereka akan set appointment dulu dengan orang yang dia nak call tu, sama ada melalui email, time sekian-sekian ataupun melalui LinkedIn, apa-apa sajalah. So tetapi sekiranya dia call secara mengejut pun, bertenang, tarik nafas, anda boleh jawab. Mungkin anda boleh kata tak sesuai, boleh tak call jam sedemikian. Jika keadaan tak sesuai, boleh kita minta dengan baik dan bersopan lah kan, kalau dia call secara mengejut pun. Lee nak cakap. Dan saya pernah dapat yang mengejut punya call juga, tapi yang tu daripada HR lah, dia nak confirm balik masa tu okey ke tak untuk you interview. So dia bukan nak interview you masa terkejut punya call. Terkejut punya call hanya untuk confirmkan masa you untuk interview. Itu. Biasanya orang takkan sengaja pedajal anda call mengejut. Dan anda pun boleh tanya dia, sekarang ni kurang sesuai untuk saya, boleh tak yang lain ke, kalau ada macam tu. Tapi biasanya tidak kan. Okay, jangan risau saudari Nur Alia Natasha. Okay, so Arfah nak komen tentang kedua-dua soalan ni? Okay, terima kasih Dr. Narizi dengan Alia. So kalau yang untuk
first punya soalan ada tak special treatment. So kalau kita orang memang tak ada special treatment yang antara staff ataupun antara semua kalangan-kalangan trainee ni. Macam tapi yang paling pertama ialah antara superior dengan body ni dia orang akan memang kenal pasti kebolehan kita yang pertama. Contohnya kalau dekat IT dia ada beberapa macam work punya ni, macam contoh ada data science ke ataupun software punya development ke ataupun data engineer ke, dia akan kenal pasti kita punya kebolehan. Trainee antara semua trainee ni lah dia akan kenal pasti mana yang kita paling boleh, sama ada implementation ke, amendment ke ataupun macam maintenance of the project lah. Dia akan kenal pasti kita punya kebolehan dulu, baru dia orang akan bagi project tu kat kita berdasarkan kita punya kebolehan tu. Dia takkan bagi terus macam satu projek yang besar macam untuk kita buat. Dia akan kenal pasti dulu. Itu macam, tapi bagi dia orang akan buat kita macam train kita. Dia akan train, bukan treat kita. Dia akan train kita as a staff sebab kalau sebab kita nak masa dekat latihan industri ni kita nak belajar banyak benda macam apa yang kita tak belajar dekat U. Macam contohnya kalau ada benda-benda yang kita tak belajar dekat U, ada subjek yang kita tak pernah belajar, tapi dekat masa latihan industri ni lah tempat kita nak belajar. So masa tu lah pentingnya kita punya communicate dengan body kita. Tapi body kita ni pun macam tadi Jiha kata, diorang pun busy. Diorang ada projek yang diorang betul-betul projek abadi diorang. So macam kalau masa kita nak ada benda yang kita tak tahu tu, kita boleh dekat dalam satu organisasi ni memang kita akan guna satu email kan. Email ataupun Teams ke, cara kita nak untuk communication. So kita guna Teams tu, kita tanya dia free tak untuk jam-jam ni untuk kita tanya dia pasal projek tu. Kan dia Badi akan coordinate dekat dia punya trainee pasal projek ni. Dia akan elaborate, dia akan describe semua projek ni pasal apa semua kan. Tapi masa tu kita mungkin cakap faham. After tu mungkin kita tak faham kan. So kita pergilah tanya dia, kita email kita Teams dia, kita tanya boleh tak untuk masa ni untuk kita jumpa dia. Sebab kita kalau macam Badi tu, jangan kita mengejut datang tempat dia tiba-tiba sebab mungkin time tu memang dia tengah ada meeting call ke apa ke macam tu kan. So macam kat situ dia memang akan train kita macam mana untuk kita belajar macam mana real world punya work experience dekat Dr. Love ni. So kalau yang untuk soalan nombor 2 tu, kalau ada call interview, dia memang masa saya hantar application tu, dia memang akan terus dia terus call kita punya, sebab kita orang setahun. So dia memang nak confirmation is it memang betul setahun punya intern. So dia memang yang call tu adalah dia punya sebab masa email tu saya CC-kan dia punya HR dengan dia punya manager untuk untuk division department tu, dia punya manager lah. So dan hiring dan dia punya HR tu pun terus call. Dia memang dia tak ada email ke apa. Alpha free untuk call ni, dia akan memang untuk HR dia memang akan call dulu sama ada available time tu ke, time tu untuk esok ke, dia akan tanya ada free untuk certain time ni tak untuk ada interview. Macam tu. Okay, maksudnya kalau direct call pun HR lah kan. Tapi dia pun nak bookingkan time untuk proper interview tu. Tapi awak pun kena bersopan santun jugalah walaupun dia HR apa semua kan, kena jawab elok-elok. Dan satu benda lagi yang Arfa mention yang penting saya rasa adalah kita nak jumpa dengan kita punya penyelia data industri ataupun kita punya body tu pun kita kena buat macam interview tu juga. Tanya bila dia free ke kan, melalui email ataupun apa-apa saluran komunikasi lah. Kalau nak datang sekejap pun tanya dia free ke tak. Kalau tak free pergi balik. Ataupun set time juga. So sama juga macam kita tak mau mengejut dapat telefon, body atau penyelia kita pun kita kena pandai-pandai set time. Janganlah kita pula nampak dia busy langsung tak tanya pula. Itu tak boleh lah. Sebab kita pun perlukan bantuan nak tentu sahkan yang kita buat ni betul ke salah. So kita boleh schedule dengan penyelia LI. Bila nak jumpa, macam mana nak update. Macam sebelum ni saya nampak ada meeting seminggu sekali apa semua kan. Jadi mungkin yang seterusnya untuk meneruskan lagi topik ni, saya nak tanya tentang
ada yang seminggu sekali tu meeting dalam kumpulan ataupun adakah anda jumpa personally dengan penyelia LI anda untuk update progress ataupun macam mana cara dia? Mungkin berbeza-beza di syarikat yang lain. Mungkin anda boleh kongsikan supaya sebab saya ada dapat komen dia kata pelajar pergi ke syarikat tapi dia tak proaktif. Sebab penyelia LI tu ingatkan pelajar tu yang akan tanya dia untuk meeting ke apa. Jadi mungkin untuk mengingatkan pelajar masing-masing kita tanya style masing-masing berjumpa dengan penyelia atau badi berapa kerap, macam mana cara jika ada hal je ke macam mana kita boleh pusing balik melalui Arfa. Okay. Kalau dekat tempat saya intern dekat IT department tu, kita orang memang ada weekly punya discussion. Macam dia ada dua type of meeting. First meeting adalah bi-weekly discussion with data science trainee, yang mana dia kita orang trainee dekat IT tu memang ada, sebelum ni memang ramai, macam around 17 macam tu. So memang ada bi-weekly meeting, yang mana bi-weekly meeting ni kita antara trainee dengan penyelia sahaja, dan ada staff senior yang akan join juga. And then tapi bukan semua staff. Ini untuk macam staff yang memang betul-betul uruskan untuk trainee saja. And then dia punya pengisian adalah untuk kita update pasal projek yang kita orang yang badi dah, yang diorang dah assign kat kita, untuk project progress, sama ada pasal ada masalah difficulty ke, macam percentage of the project ke. And then meeting yang kedua adalah meeting dengan senior manager dan dia punya manager sekali, dan semua staff dalam division kita orang semua staff big data team tu. So semua kena join dalam satu macam masa PKP kita orang online lah, tapi trainee memang kita orang akan dekat dalam satu bilik meeting room ni, untuk kita orang memang dia punya pengisian memang akan project update project progress tu dekat. Kalau yang untuk bersama-sama dengan staff ni semua, memang kita orang akan report kepada senior manager. So yang tu untuk dua type of meeting. Dan yang paling cara yang paling bagus, sebab kita orang trainee ni, untuk dua-dua type of meeting ni, kita orang memang superior kita orang memang dia suruh guide kita orang untuk kita orang handle. Memang dia suruh trainee untuk handle meeting tu. So itu one of yang bagus lah, dia nak train kita ni macam mana untuk handle as minute writing punya MOM punya meeting macam tu. Apa bi-weekly tu maksudnya 2 minggu sekali dalam grup yang trainee. Lepas tu yang dengan manager tu apa, sebulan sekali? Kalau sebelum ni memang setiap minggu tu ada, tapi macam dia bertukar, macam rotate. First minggu ni dengan manager, next dengan yang staff semua. Okey. Tapi tu macam satu syarikat lah besar, ramai-ramai kumpul. Yang tu untuk dekat kita orang punya team saja, big data team. Tapi kalau Top Glove sendiri yang besar, memang kita orang ada satu kali macam Monday assembly punya meeting, tapi dia tak buat apa. Dia macam untuk macam celebrate punya macam birthday celebration dengan new staff. Yang tu yang best jugalah. Dia macam sekali sebulan. Okey, ada yang besar sekali sebulan, yang dengan kecil tu 2 minggu sekali, lepas tu setiap minggu tu yang dalam division tu Arfa personally tak ada jumpa lah dengan penyelia LI ataupun badi dengan kerap ke, ataupun memang bersama-sama selalu? So tak perlu jumpa. Ada juga macam one to one dengan penyelia juga, ada juga dengan badi, sebab nak tahu pasal, kalau penyelia dia memang nak tanya pasal macam mana kita punya work performance, okey tak dengan projek tu. And then kalau dengan badi memang untuk tanya pasal projek lah, macam apa ni, sebab dia dah bagi kita projek tu, sebab kita pun sometimes kita ada benda yang kita tak tahu. Banyak juga benda yang kita tahu. So tanya memang, kalau dengan badi mostly pasal projek, macam mana nak develop, implement semua. So macam tanya je lah, tanpa perlu nak tanya dia free ke tak macam tu Kena tanya. Kena tanya. Sebab itu macam cara kita communicate juga lah. Takkan kita nak main terjek je. So dia bukanlah badi tu setiap masa ada bersama dengan Arfa. Arfa kena pergi jumpa dia jugalah. Betul. Okay. Good. Najiha pula. Okay. Berapa kerap meeting? Okay. So macam kami, saya tim yang kecil saja, sebab quality assurance ke Harta Lega besar. Dia banyak sections and saya adalah teams. So kita orang memang akan ada weekly meeting bersama senior manager juga. Tapi kita orang buat teams je lah. Bi-weekly, every Jumaat,
before time off lah, before habis the weekdays. Tapi as usual, kita setiap seorang ada kerja abadi kita. Nak lagi apa? Kita punya senior manager tu sendiri, kita punya buddy tu sendiri ada kerja. So bila ada ad hoc tu macam urgent job yang VVIP customer clients. So yang tu memang wajib buat meeting on the spot or memang wajib by weekly. And then okay, macam saya punya penyelidikan berada di, kita ada Harta Lega company lah, kalau korang tahu di jenis panjang. Okay, so saya dekat phase 1, my senior manager is at phase 2. So untuk dia memang susah gila. So saya hanya akan jumpa dia 3 bulan and 3 bulan pertama and 3 bulan terakhir. So at the individual consultation, dia akan tanyalah macam mana kerja sini, how's the project, what is the progress, so you okay ke tak, kerja terlalu burden for you ke, do you want to delegate with the other clique ke, macam tu. And then so by weekly lah. And if ada ad hoc, memang akan inform in the teams group, okay, pukul ni nak tak nak, you memang you all memang can available at that time. Okay, selalunya 1 hour discussion, brainstorm for ad hoc kerja. So mostly lah, I don't know you all, macam I can join the meeting but sambil tu buat kerja. Kan tak adalah 100% just meeting, sebab kerja memang takkan pernah berhenti. As intern pun macam saya sendiri takkan pernah berhenti. So tu. Okay. Lee, dia macam mana? Sama juga. Dia senang saja. Dia punya hanya buat weekly report untuk universiti yang minta lah, yang relate weekly report itu. Then masa weekly report tu baru saya akan bagi saya punya LI, punya penyelia, bagi dia sign. So masa tu lah dia akan berhadap dengan saya, dia tak tanya pun, dia tengok dia apa yang saya buat, then okay, then dia terus sign. Dan saya ada mini project dengan dia juga. So selalu dia buat research dia dan saya buat research saya. Kita akan dalam satu lab jugalah. Tapi dia busy juga. Masa I nak bercakap dengan dia, saya akan tanyalah, Dr. Wong, boleh saya pinjam 5 minit ke tak? Macam tu lah. Lepas tu dia kalau cakap tak boleh, then I terus stop. Kalau dia cakap okay, then I teruskan dengan apa yang saya nak discuss dengan dia. Macam tu lah. So very simple lah. Okay. But Agaknya kalau tak ada laporan universiti tu, dia macam dia berjumpa dengan staff-staff lain tu macam mana? Memang ada meeting mingguan ke apa ke? ada bulanan punya meeting mesti ada. Bulanan. Tapi kita memang akan berjumpa sebab dalam lab kan. So memang akan mungkin dalam satu lab atau sebelah punya lab. So mana-mana pun akan jumpa. So mana-mana pun boleh discuss sikit apa yang you sedang buat, ataupun you boleh tanyalah apa yang dia buat pun boleh kalau you berani lah. Tapi biasa akan ada juga untuk belajar. Ya. Betul-betul kita kena tanya juga. Tak boleh lah macam nampak semua orang busy, tak tanya. Sikit-sikit perlu tanya jugalah. So bagus pelibatan anda semua. Jadi saya ada satu soalan yang mungkin sekiranya anda ada masalah, mesti ada masalah kecil ke masalah besar. Jika anda rasa masalah ni boleh dikongsikan, sebab kadang-kadang masalah masyarakat tak boleh dikongsikan. Kalau anda tak boleh kongsi, mungkin bayangkanlah sekiranya anda ada masalah atau sesuatu yang tak puas hati terjadi di tempat kerja, macam mana saluran anda untuk mengemukakan masalah kepada syarikat? Sebab memang akan ada masalah ke apa, beberapa perkara yang anda perlu adjust ke kan. Kalaupun anda tak hadapi masalah semasa anda berada di situ, anda rasa apakah saluran yang untuk melaporkan masalah yang anda hadapi di tempat kerja anda masing-masing? Boleh mula dengan Lee? Okay. So kalau saya ada masalah, saya akan cari yang siapa yang paling dekat dengan I. Macam senior mana yang paling mesra dengan I lah. Kan mesti ada seorang yang first dia lead you. So yang person yang lead saya tu, saya akan bercakap dengan dia lah. Discuss apa yang saya hadapi, yang saya memang stres. Tapi kat sana saya memang tak stres langsung. Diorang semua memang baik dan kerja yang dia beri jelas dan you boleh complete kalau you tak makan ular lah. So semua okey saja.
Dan kalau ada soalan you boleh terus terang sebab kita nak solve problem, bukan kita nak menahan problem. Kita simpan-simpan pun tak guna. So kita kena bercakap baru boleh kita untuk settlekan tu kan. So diorang pun terima saja. Dia cakap yang abang kakak tu selalu bagi tahu saya jangan takut buat salah. You bagi tahu saja apa yang you tak tahu. Diorang tak takut pun you buat salah. Memang manusia akan buat salah. Dia cakap macam tu. So saya okey je diorang bagi tahu saya macam tu. So saya pun bolehlah discuss dengan diorang apabila saya ada masalah. Bagus Dia memang cakap memang manusia akan buat salah Jangan takut betul tu. Dia cakap manager pun akan merosakkan equipment diorang. So jangan takut. Oh, bagusnya dia cakap macam tu kan, jadi relax kan. Jadi anda semua kalau jadi manager ke jadi ketua ke, kena ada sifat macam tu lah. Tapi jangan galakkan orang rosakkan benda lah. Betul. Okey, macam mana pula Jiha, macam mana? Kalau nak ada apa-apa masalah ke, ada pengalaman ke? Okay, macam saya sendiri, saya ambivert. Okay. So, saya akan ada time, saya akan jadi introvert, saya more prefer saya seorang-seorang. So, I think that's one of my kelemahan lah. Di mana bila, okay, saya rasa at that time, burden work saya macam banyak gila. So, saya memang akan take my introvert mood tu, is on. So, macam, I hope at that time tak ada orang kacau. But maybe, itu yang saya perlu ubah lah, my pengalaman. And then tapi jangan pernah takut and jangan pernah menyimpan. Okay, macam saya intern, team saya lagi seorang kawan intern juga, tapi dia bukan UKM lah, dia from other university. So tipulah kalau tak ada stress kerja, kalau tak ada nak kutuk-kutuk sikit kan. Okay, so just borak-borak bodoh with our friend tu ataupun yang betul-betul kita dapat. So just settle kat situ. Dah borak situ, dah settle. Tak perlu nak simpan lama, tak perlu nak stress lama. And then lepas dah borak tepi tu, okay lah. Buat kerja macam biasa. And then selalu bertanya. And then macam cerita-cerita tak perlu salah buat silap. Bos sendiri maybe dia pun ada buat silap kan. Tapi tak adalah kita cakap kat dia, bos you buat silap. Ataupun bos ini salah lah. Takkan macam tu kan. Jangan pernah bertanya, jangan pernah takut untuk buat silap. Then kita intern pun maybe you have your own unique and fresh idea. So jangan takut untuk berkongsi that fresh idea lah. Ya, sebab kadang-kadang kita buat kerja tu kita tak sedar orang lain yang baru masuk tu dia ada idea yang mungkin lebih baik kan daripada luar tu. Dan memang ada sikit-sikit stres tu, kawan di tempat kerja penting, tapi yang penting jangan pendam sampai nak berhenti tiba-tiba tanpa cerita kepada orang lain. Cerita dekat kawan mana yang anda rapat dan anda percayalah. Arfa pula macam mana nak menghadapi sikit masalah? Okay, kalau masalah yang paling besar, maybe kalau satu talk gitu macam benda yang paling besar, kalau masalah tu pasal company ke pasal something, memang kita orang ada satu meeting dengan head of department saja. Yang tu macam kat situ memang kita orang akan tanya, kita orang akan share macam-macam masalah yang kita orang rasa sepanjang dekat talk glove tu, kita orang akan bagi tahu dekat head of department melalui Mentimeter. So head of department tu tak tahulah siapa yang tanya kan. So kat situ memang kita orang bagi tahulah apa yang masalah. So kat situ dia akan discuss, dia akan bagi tahu. So daripada kita orang punya comment feedback tu, mungkin dia akan try solve tu dengan dia punya under dia, dengan dia punya senior manager ke manager dia. So macam itulah cara untuk cara kita orang bagi tahu masalah yang something yang besar berkenaan dengan company tu sendiri. Kalau yang masalah kecil yang saya hadapi macam pasal projek ke, pasal handle stress ke, memang kalau saya share dengan kawan. Dengan kita orang ramai trainee, ada maybe ada beberapa tu yang saya rapat. Memang saya ceritalah macam tengah stress ke, satu benda yang tak tahu, macam projek yang tak tahu pun memang tanya dia. Contohnya ada seorang ni memang betul-betul dia memang betul-betul menguasai satu projek ni. Dia macam tahu pasal programming ni. So macam banyak tanya pasal dia. Banyak tanya kat dia lah. Macam kalau handle stress ke, macam kan kita ada orang-orang yang kita macam okay. Kalau dengan dia kita suka share pasal peribadi. Dengan dia kita suka tanya pasal kerja. So macam tu lah saya macam cara nak kurangkan stres tu. Macam nak
really stress, nak kurangkan masalah tu kita dengan kita bertanya dengan orang, dengan kita berkongsi dengan orang. So kalau macam tadi Ziha cakap apa ni, ambivert side dengan introvert side tu. So, macam saya pun ada introvert. Macam sometimes kita nak sendiri, kita memang tak nak share sometimes tu. Macam itu cara kita handle dengan emosi kita lah. Contohnya bila kita stress sangat, kita cara macam kalau maybe Islam kita cari kita dengan Tuhan kita lah, macam tu lah. So kita cari something yang motivated ke, kita tengok video-video yang macam cara nak kita dapatkan balik semangat tu. Sebab maybe ada certain orang dia stres memang tak boleh lah. Memang stres gila yang macam aku tak boleh, aku nak stop. Ada yang stop belajar sebab dia tak tahan. Ada yang stop intern nak tukar tempat lain. Tak tahan, macam kita orang setahun. So kita orang fikir banyak benda. Ada kawan-kawan kita orang yang macam setahun ni tak ada allowance ataupun kerja yang tak ada kaitan dengan kita orang belajar. So kita orang memang kadang kita orang share jugalah kalau macam ada seorang dia share, dia stres. So cara kita nak overcome stress tu, maybe kita kita boleh bagi tahu dekat superior kita yang kita tanya pendapat dia. Boleh tak kita nak buat something ke, kita tukar department ke, tukar something like macam lain sikit daripada yang kita buat sekarang. Kalau kita memang betul-betul tak boleh bawa, memang kita tak boleh bawa projek tu, memang kita tak boleh bawa benda yang kita nak buat tu. Kita macam bagi tahulah dekat, kalau benda tu berkaitan dengan tengah kita kerja sekarang, kita kena terus, dan benda tu affect kita punya mental, emosi, memang kita kena terus bagi tahu dekat superior. Kita tanya dulu pendapat dia, boleh tak? Sebab dia pun kena, dia buat keputusan tu pun dia kena tanya dulu dengan atas dia. So dia tak boleh terus macam you nak pindah dekat department lain ni, you pindah. Tak boleh sebab dia kena tanya dulu daripada atas dia, boleh ke tak? So kalau tak boleh ke apa, dia akan tanya kita. Dia akan slow you boleh belajar slow. Dia akan bagi projek tu based on kita punya capability macam tu. Okay. So nampaklah memang akan ada lah masalah sikit-sikit, tapi kita sebab yang bagusnya di Talkgraph tu dia ada Mentimeter boleh bagi feedback secara anonymous. So banyaklah yang kita boleh bagi feedback di situ. Itu satu cara. Tapi yang kedua, diri sendiri jugalah kena balance. Kalau rasa introverted, dah tahu introverted tu rasa nak bersendirian dalam satu jangka masa yang lama, macam terangkan elok-elok kepada kawan-kawan nak bersendirian sekejap. Nanti mungkin later baru sembang ke, berkongsi ke, bagi tahu. Kadang-kadang dia ingat apa hal ada salah ke apa kan. So bagus nasihat pada semua. Okey, dah macam-macam dah, dan soalan pun dah tak ada daripada hadirin semua. Jadi kita dah boleh simpulkanlah. So round terakhir daripada panel-panel kita yang dah berpengalaman ni, kesimpulan ataupun apa yang awak rasa nak tonjolkan nasihat untuk junior-junior di masa hadapan round akhir. Mungkin kita mula daripada Ziha dulu. Alright, okay. So as a nutshell, okay. Dari pihak industri adalah permulaan baru korang untuk kiranya korang macam A to G of the working environment, the real working. So 1 month before korang start kat industri tu, be prepared your mentally and physically and financially kalau boleh before intern. Jangan terlalu culture shock. Macam ni, kenapa dulu aku belajar macam ni? To be honest, saya culture macam saya cerita sebelum, I have a culture shock di mana saya, one of my subject is polymer. Saya belajar 2 semester polymer and polymer technology, and apabila saya masuk at first saya ingat sarung tangan tu what I have learned polymer in my subject. Rupanya I can say 280 berbeza. So it's okay to take time, but you have to gear up bila dah start intern tu. And then I can say apply for internship is much easier than you apply as a fresh graduate application. So simpan your connection, simpan your contacts with apa yang offer yang you pernah dapat. Macam saya dapat 2-3 offer for internship. Memang banyak saya dapat offer untuk internship. Tapi untuk permanent staff saya boleh kata susah gila. So simpan orang punya contact, simpan orang punya connection, still connect with them. And then bersedia physical and mental. And jangan buat logbook last minute. Try do your
paling lekeh pun try buat dua bulan sekali or logbook. Sebab kalau macam buat hujung bulan tu nanti bulan pertama ni aku buat apa lupa. Memang you ada buat sticky note, but it's just a brief apa yang you buat kan. So tu je lah. And I wish good luck for all internship seekers and for all my friends untuk apply permanent staff, and good luck for the rest of our days. Thank you. Okay, thank you Jiha. Arfa, Okay, penutup. kalau penutup bagi saya, first kali saya nak good luck semua yang maybe ada pelajar student yang sekarang maybe ada tengah final year ke, tengah maybe tak kisahlah tengah first year ke second year ke, korang kalau sebelum FYP ke masa FYP tu ke, jangan pernah buat kerja last minute sebab saya pernah rasa especially bila nak cari intern ni memanglah dia bukan cari permanent job pun, tapi dia penting sangat. Dia penting bagi satu permulaan, satu beginning. So prepare every macam preparation daripada maybe you punya sendiri daripada CV ke, prepare everything yang you dah keterlibatan you dalam sebelum ni, letak dalam CV tu semua, and then build connection tu penting juga, and always know yourself. Faham diri sendiri, tahu apa yang you nak, apa yang you rancang untuk the next few years ke hadapan tu, itu paling penting lah. Jangan just you fikir ni boleh menarik, you terus ambil macam tu. So macam tu lah. And then percaya pada diri sendiri, buat preparation macam masa dekat you tu lah, selain daripada kita belajar dekat dewan kuliah tu, kita belajar benda lain. Kita macam join training ke, macam kita explore sendiri. Kita macam maybe saya dulu tak banyak sangat macam explore, tapi bila kita dah dekat dalam industri tu, kita macam berfikir banyak sangat benda. Kita macam sebenarnya kita boleh buat benda ni banyak masa. Sebenarnya kita boleh start masa zaman you. Sebenarnya sangat-sangat penting. Macam kita belajar offline punya, macam contohnya saya beri contoh pasal programming. Macam serta ada kawan, ada keluarga yang macam sarankan kita belajar benda tu sepatutnya daripada awal. Dari macam kita tak belajar dekat you, kita belajar diri sendiri dekat online application. Contohnya W3 School ke, Gigs ke, tak kisahlah untuk bio ke apa-apa industri yang korang prefer. Itu sangat penting. Macam gear up diri sendiri, and then percaya diri sendiri, jangan downgrade diri sendiri. And tu je ke, and good luck everyone, good luck kat kawan-kawan semua dan pelajar semua. Okay. Terima kasih Arfa. Lee? Okay, kalau saya sebab kita intern bawa nama UKM kan. So kalau macam tu kita kena jagalah kita punya personality dengan nama UKM sekali. So kita masih belajar, so kita rajin-rajinlah bertanya, belajar. Kalau ada chance memang pergi try apa-apa saja, bertanya dengan abang kakak kat sana yang boleh buat apa. Kalau boleh rajin-rajin buatlah sebab yang tu experience yang amat penting. Kalau you sekarang nak pergi kerja, dia tanya apa yang intern you buat tapi you tak ada apa-apa. So macam rugilah you masa buat intern lama-lama kat sana walaupun happy sangat. Tapi you kena pandai-pandai cari. Macam kalau saya ada free time, saya akan tanya abang kakak boleh tak ajar saya equipment baru ke macam tu. So saya boleh bawa saya punya experience sana ke further punya tempat lah. Nanti diorang tanya, you pernah belajar ni ya? Ya, saya masa intern, diorang percaya dekat I, dia bagi saya guna equipment itu. So yang tu, yang chance yang paling penting, yang apa yang you pernah ada kat intern tu. Bukan you main-main kat sana. Tapi kena enjoy juga sebagai intern. Sebab kalau you dah permanent, lain juga dia punya perasaan. Sebab intern kalau you buat salah, diorang akan rasa you intern saja tak apa kot. Tapi kalau you dah permanent, lain lah. You dah jadi permanent tapi you buat salah, apa jawapan yang you nak bagi kan. You kena pandai-pandai jugalah. So enjoy as a intern, enjoy belajar yang apa yang boleh belajar. Itu sajalah. Tapi pilihan untuk menjadi intern, tempat intern amat penting juga sebab sekarang punya kerja-kerja permanent semua tengok balik apa yang you buat punya tempat ke apa yang you pernah belajar. So yang tu kena fikir baik-baik juga.
Betul. Itu saja. So terima kasih. So ada beberapa perkara nampaknya semua ketiga-tiga panel kita ni gembira lah di tempat intern masing-masing. Dapat pula lagi 2,000 anugerah kan. Mana tak gembira kan. Makin-makin gembira. Tapi mereka pun telah buat persediaan banyak saya nampak sebelum intern tu. Cuba macam-macam cari tempat, tanya. Jadi daripada awal-awal lagi anda semua dah beruntung lah datang sesi ni, dah ada kesedaran awal kan. Cari tempat masing-masing, ikut apa yang penyelaras LI suruh buat. Kalau tak tahu boleh bertanya kepada mereka, kepada penyelaras LI, kepada rakan-rakan. Oleh itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih dan selamat maju jaya di dalam kerjaya masing-masing. Awak telah membuat ke FST berbangga. Terima kasih kepada Nur Najihah, tempat LI Harta Lega dan sekarang bekerja di Plus ya. Terima kasih kepada Arfa, tempat LI Top Glove dan sekarang tengah mencari kerja. Lee Chuting, tempat LI Yumura dan sekarang di mana? Tengah mencari kerja juga. Sama. Okay, tak apa. It's okay. You really need to think of tempat kerja juga kan. Dan seperti mana Najah kata, bukannya senang kan nak dapat tempat kerja berbanding tempat LI. Oleh itu, ambil semua pengalaman yang boleh di tempat LI. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ICOM, tim ICOM, Puan Melo, Puan Mazlinda, Puan Azhar. Terima kasih mereka mencadangkan dan memudahkan kita mengadakan webinar ini. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah surah As dan semoga bermanfaat dan jumpa lagi semua. Assalamualaikum.